Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Para penonton yang dihormati sekalian, Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita tak henti-hentinya. Diturunkan rahmatnya, diturunkan rahimnya, diturunkan redanya kepada kita. Sehingga hari ini kita sudah masuk kepada hari yang keempat kita berpuasa. Kita berpuasa, Alhamdulillah. Baru saja kita melakukan sahur pagi ini bersama keluarga tercinta, bersama isteri tersayang, suami tercinta, bersama anak laki-laki, anak perempuan. Dan kemudian cucu-cucu pun ada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Habis bersahur, tuan-tuan, kita menunaikan solat sunat subuh pagi tadi. Selepas menunaikan sunat subuh, kita bersembahyang berjamaah insya-Allah. Salah seorang daripada anak kita atau suami kita pergi ke depan untuk mengimamkan solat pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Selepas solat subuh, kita zikir sikit, kita wirid sikit, kita doa. Alhamdulillah. Doa memintakan segala-galanya yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Minta dipanjangkan usia kita. Yang penting lagi minta diletakkan dalam hati kita ini timbunan kasih sayang. Kasih kita kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih kepada ibu bapa, kasih kepada suami, kasih kepada isteri, kasih kepada anak-anak, dan akhirnya kasih kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selepas itu tadi kita bertadarus sedikit ya. Kita membaca Al-Quran, Alhamdulillah, bergilir-gilir. Ya, baca, semak, kita semak. Yang kurang betul kita betulkan, yang kurang dengung kita dengungkan. Yang kurang panjang kita panjangkan. Yang tidak betul wakafnya kita betulkan wakafnya. Yang tak betul diambil semula di mana nak mula, kita betulkan diambil semula di mana nak mula. Begitulah saudara cantiknya kita berada dalam suasana Ramadan. Mungkin dalam bulan-bulan yang lain, kita tak kelihatan, tak jelas kelihatan apa yang kita lakukan sepanjang pagi daripada kita berqiyamul lail tadi. Dan saya yakin tuan-tuan berqiyamul lail tadi. Bangun pukul 4.30 pagi tadi. Alhamdulillah. Dengan tahajudnya kita, dengan sembahyang taubatnya kita, dengan sembahyang hajatnya kita. Sembahyang witir mungkin telah disempurnakan selepas sembahyang tarawih yang kita lakukan pada malam tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, pagi ini kita bercerita tentang satu sifat. Ini sifat yang keempat, tuan-tuan. Sifat mahmudah yang keempat. Apa sifat mahmudah yang keempat? Sifat mahmudah yang keempat ialah berkasih sayang. Saya nak bacakan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tuan-tuan ya, saya ulang balik. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah, tuan-tuan. Bukan mudah. Bukannya mudah. Kita nak cinta pada orang, nak cinta kepada ayah, kepada mak, nak cinta kepada isteri, kepada suami, nak cinta kepada anak-anak, bahkan di luar daripada lingkungan keluarga. Nak cinta kepada jiran tetangga dan sahabat andai. Nak cinta kepada teman-teman di ofis, teman-teman sekilang, teman-teman sepermainan dengan kita, teman-teman sehobi dengan kita. Bukannya mudah untuk mencintai mereka sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sayang kepada mereka sama dengan sayang kita daripada diri kita sendiri. Simpati kepada mereka sama dengan simpati kepada diri kita sendiri. Sementara belai mereka sama dengan kita belai diri kita sendiri. Pujuk mereka sama dengan kita memujuk diri kita sendiri. Tepuk-tepuk mereka sama dengan kita tepuk diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebenarnya kasih sayang. Dan tuan-tuan, kasih sayang ini saya nak menyebutkan yang pertama kepada diri kita, tuan-tuan. Diri kita ni. Macam mana kita mengasihi diri kita? Kita mengasihi diri kita ni, kita berlaku adil kepada seluruhnya. Ada 365 sendi di antara kita ni. Kita berlaku adil kepada tiap-tiap satu sendi itu. Mata kita kena berlaku adil. Apa yang berlaku adil pada mata kita dalam Ramadan ini?
Jangan gunakan mata itu kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita sayang mata kita. Kalau kita tak sayang mata dalam bulan Ramadan ni, pandang itu, pandang ini, pandang itu, 24 jam dengan TV, 24 jam dengan handphone, tengoklah tuan-tuan dan puan, video, akhir video 1, video 2, akhir video 2, video 3. Itulah. Macam saya sebutkan malam tadi, bila kita ada program malam tadi tuan-tuan, ada orang menulis, isteri concern kepada suami-suami. Ada di antara, bukan semua, ada di antara. Maybe minority, sikit bilangannya. Isteri yang komplain. Suami bangun tidur, tengok telefon. Lepas nak tidur, tengok telefon. Nak makan, tengok telefon. Nak berbuka, tengok telefon. Satu hari telefon. Apa dia kata? Isteri itu bimbang, saudara, bimbang. Kalau nanti matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana terlalu banyak meraihkan telefonnya. Ini dia. Tapi kita sayang, kalau kita sayang pada diri kita, kalau kita sayang kepada mata kita, kalau kita sayang kepada diri kita, sayang kepada seluruh anggota kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, apa kena kita menzalimi mata kita ni? Zalim. Kita tengok TV, tengok drama, tengok filem, kita tak tengok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tengok wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buka kitabullah, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buka kata-kata Allah. Kita tak baca perkataan-perkataan Allah. Kita tak baca kalimat-kalimat Allah. Kita tidak bertadabbur dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang saudara, ini bulan Ramadan. Saya nak sebutkan tuan-tuan, banyak saya terima sejak kami ke udara tuan-tuan, online, ya, Facebook, page online Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, mula daripada 18 hari bulan Mac sampailah sekarang tuan-tuan dan puan. Hari ini 27 hari bulan April tahun 2020. Lama dah, sebulan lebih dah tuan-tuan. Sebulan lebih dah. Hari-hari sebulan lebih. Pagi macam ini ada, nanti tengah hari subuh pun ada, zuhur nanti zuhur pun ada, yang kita panggil tausiah zuhur. Lepas tu pukul 5, pukul 6 kita ada program. Pukul 9, pukul 11 sampai pukul 12, pukul 10 sampai pukul 11 malam kita ada program yang terakhir. Saya ulang balik. 7 pagi ni kita ada program ni. Program ini bercerita tentang 15 sifat mahmudah dan 15 sifat mazmumah. Kita baru sampai sifat yang keempat. Hari yang keempat, sifat yang keempat. Sifat yang keempat kita bincangkan ini, namanya kasih sayang. Kasih sayang. Sifat berkasih, bersayang, bercinta. Melahirkan kasih sayang. Manifestasikan kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang. Belai dengan kasih sayang. Cerita dengan kasih sayang. Memandang dengan kasih sayang. Berucap dengan kasih sayang. Bertutur dengan kasih sayang. Memandang dengan penuh simpati kepada mak dan ayah yang dah tua itu dengan penuh kasih sayang. Mengkhidmatinya dengan penuh kasih sayang. Pagi tadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, mak bapak yang masih hidup lagi, masih ada kekuatan lagi, kita bawa dia ke bilik air. Tuan-tuan tunggu dia buang air, ambilkan wuduk dia tuan-tuan dan puan. Letakkan di ruang tamu, bentangkan sujadahnya, bentangkan sujadah untuk berqiyamul lail bersama-sama dengan kita. Bayang tuan-tuan dan puan. Ayah dengan mak. Kalau mak tak ada, ayah seorang. Kalau ayah tak ada, tinggal mak seorang saja. Ayah dah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau mak kita sudah pergi bertemu dengan Allah, ayah tinggal seorang-seorang saja. Selepas tu kita bimbing dia tangan dia, bimbing tangan dia, pergi sahur. Sahur. Sendukkan nasinya, yang terbaik dalam pinggannya. Lauk yang terbaik dalam pinggannya. Sayur yang terbaik dalam pinggannya. Semua yang terbaik dalam pinggannya. Dan kita melihat apa yang kurang. Tengok apa yang kurang. Tengok apa yang kurang. Kalau lambat suap, tanyakan dia. Ayah, apa ni? Ayah nak air ke? Ayah nak air. Ayah boleh habis ke ayah? Tanya dengan lembut. Pandang muka dia. Cakap dengan baik-baik. Dengan lembut. Inilah yang kita kena bayangkan. Tapi tak berlaku dalam keluarga kita, tak berlaku. Pagi ni tak berlaku. Tak berlaku begitu. Ada yang tak bangun sahur. Itu yang berlakunya. Ada yang makan masing-masing. Itu yang berlakunya. Ada yang tak tahu pun apa dia pahala sahur. Ada yang isap rokok. Sahur isap rokok aja. Lepas isap rokok, padam, tidur. Tak subuh pun. Inilah yang berlaku tuan-tuan.
Macam mana Macam mana kita menghabiskan Ramadan sedemikian rupa? Macam mana hati kita keras sedemikian rupa? Tadi, kasih sayang peringkat diri. Sekarang kasih sayang peringkat keluarga. Inilah masanya tuan-tuan. Masa COVID-19 ini, masa PKP ini, inilah masanya. Inilah masanya. Inilah masanya. Kita nak membutik, nak membunga, nak membuahkan kasih sayang. Kalau selama ini yang kasih sayang terabai kasih sayang. Isteri menunggu-nunggu, dah kahwin 30 tahun, menunggu-nunggu ucapan kasih sayang daripada suami. Tak ada. Apa dia ucapan kasih sayang? Terima kasih ucapan kasih sayang. Bagi salam ucapan kasih sayang. Memandang muka isteri dengan penuh harapan dan sayang. Itu adalah kasih sayang. Kan? Menunaikan apa yang diingininya, itu kasih sayang. Kan? Selalu appreciate. Selalu kita puji apa yang dilakukannya. Masakannya kita puji. Kerja-kerja dapurnya kita puji. Itu kasih sayang. Kita kembangkan hatinya. Kembangkan jiwanya. Orang lain puji tuan-tuan. Orang lain puji itu berlalu. Berlalu begitu saja. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tapi kalau suami puji, dia tidak berlalu begitu saja. Inilah tuan-tuan dan puan. Inilah bunga-bunga kasih. Inilah bunga-bunga sayang. Inilah bunga-bunga kecintaan. Kan? Pegang isteri. Kan? Tepuk-tepuk dia. Kan? Kalau yang baik itu tepuk-tepuk. Thank you, tepuk-tepuk. Very good, excellent, dan awesome. Itu perkataan-perkataannya fantastic. Itu perkataan-perkataannya. Tentang puan yang mati sekalian. Itu dengan keluarga, dengan anak-anak. Kasih sayang anak-anak. Kita baca tuan-tuan, hari-hari berita tentang violence dan tentang dalam family, bagaimana berlaku kekasaran dalam family. Bagaimana berlaku violence tuan-tuan, violence. Pukul isteri, pukul anak. Masya Allah. Menjerit-jerit bercakap dengan isteri, menjerit-jerit bercakap dengan anak. Tak tegur isteri, tak tegur anak. Masa muka pagi, masa muka tengah hari, masa muka malam. Waktu berbuka puasa pun masa muka. Macam mana? Tak boleh, tak boleh. Tuan-tuan, inilah bulan mahabbah. Inilah bulan mahabbah. Inilah bulan kasih sayang. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak beritahu saudara insya-Allah ya tentang kasih sayang ni saudara. Marilah kita insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada saudara. Sepotong ayat Al-Quran kalau saya boleh bacakan dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah Nabi Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kamu benar-benar mengasihi Allah, maka ikutlah daku. Kalau kamu kasih Allah, ikut aku, kata Nabi. Ikut aku. Jangan ikut orang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang betul, ini jalan yang benar. Ini. Ikut jalan ni. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak pernah pukul isteri dia, tak pernah. Kekasaran rumah tangga tak pernah berlaku di zaman Nabi. Tak pernah berlaku pada diri Nabi. Tak pernah berlaku pada isteri-isteri Nabi. Tak pernah berlaku pada anak-anak Nabi. Tak pernah. Tak pernah. Perkataan yang lembut, bahasa yang lembut. Tiap-tiap kali bercakap dengan isterinya, bahasa yang lembut. Kasih sayangnya dimanifestasikan oleh Muhammad SAW. Nak berpergian, antara orang yang terakhir dijumpanya ialah isterinya. Dan berikan ciuman di dahi isterinya. Bila balik, orang yang pertama yang ditemuinya bergantung kepada giliran di mana Nabi Muhammad SAW akan berada bila pulang ke rumahnya. Dia akan berdiri dan mencium dahi isterinya. Dan dalam keadaan begitu disebutkan tuan-tuan, Nabi kalau baring, cari baring di atas peha isteri-isterinya. Terutama Sayyidina Aisyah. Begitu. Sayang dia. Tak ada kasar, bahasanya lembut, bahasanya halus.
Sehalus sutera bahasanya. Bayang tuan-tuan ni. Tolong isteri, bekerjasama dengan isteri, runding dengan isteri, mesyuarat dengan isteri. Tak ada. Tak ada buat keputusan seorang. Authoritarian, tak ada. Otokritik, tak ada. Nabi faham sifat wanita. Nabi faham sifat orang tua. Nabi faham sifat anak-anak. Dan Nabi gunakan sepenuh teori psikologi. Yang orang sekarang baru discover teori itu. Nabi telah mempraktikkan satu-satu yang just being discovered. Discovery tentang teori-teori kasih sayang oleh penulis-penulis moden, penulis kontemporari abad 20 ke abad 21. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian. Oleh itu tadi diri keluarga dan masyarakat. Kasihi masyarakat. Macam mana kita nak kasih masyarakat? Bercampur dengan masyarakat. Macam mana bercampur dengan masyarakat? Selain dari tempat kerja, bercampur dengan neighborhoods, our neighbours. Di mana tempat percampuran yang paling baik? Masjid dan surau. Walaupun dalam PKP ini tidak dibenarkan ke masjid dan surau dan sebagainya. Tapi bila tidak ada PKP, musim sebelum PKP, masjid, surau, masjid, surau, masjid, surau, masjid, surau. Tumpahkan kasih sayang tuan-tuan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Salah satu ciri ahli syurga, mereka yang sayangkan Allah. Mereka yang sayangkan Allah. Mereka bertemu didorong oleh kerana kasih sayang cinta kepada Allah. Mereka berpisah pun didorong oleh kasih sayang dan cinta kepada Allah. Saudara-saudara, kita pergi memancing, saudara yang kaki pancing punya orang kan. Sama ada tepi-tepi pantai ataupun laut dalam saudara pergi. Saudara pergi kerana Allah, kasihkan Allah. Saudara bertemu memancing tu kerana kasihkan Allah. Saudara berpisah kerana kasihkan Allah. Saudara pergi shopping, saudara kasihkan Allah. Saudara pergi shopping kerana kasihkan Allah. Berpisah akhirnya setelah beli barang-barang, kasihkan Allah. Saudara pergilah ke supermarket hari ini, nak beli barang-barang dapur. Saudara datang kerana kasihkan Allah. Saudara berpisah kerana kasihkan Allah. Tetapi di masjid dan surau, pasti sama ada disebut atau tidak disebut, saudara datang kerana saudara kasihkan Allah. Saudara berpisah pun kerana saudara kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan ialah kasih kepada umat sejagatnya. Apa kasih kepada umat? Nabi, tuan-tuan, nanti kita cerita selepas ini insya-Allah. Macam mana kasih sayang Nabi kepada umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih. Kalau kita tengok ada teman-teman, sahabat-sahabat atau orang yang kenal atau tidak dikenal, nampaknya seolah-olah macam tidak ikut perintah Allah. Kita tak suka, guna perkataan benci pertama, benci kepada perlakuannya. Tapi kita tak benci kepada manusianya, saudara. Kalau dia minum, benci kepada minumannya. Tetapi kita tak benci kepada manusianya. Tuan-tuan, kalau dia berjudi, benci kepada perjudiannya. Tapi kita tidak benci kepada manusianya. Kalau tidak beratur beli nombor ekor, kita benci kerana dia beli nombor ekor. Tapi kita tak benci kepada manusia yang beratur itu. Tuan-tuan, itulah dia. Jadi kalau kita tak benci kepada manusianya, harapannya sangat besar untuk kita jalin hubungan kasih sayang dengan mereka. Harapannya sungguh besar untuk berjalannya dakwah, untuk memenangi hati mereka. Harapannya sangat besar untuk kita takungkan kasih sayang dalam hati mereka. Ambil takungan kita, masukkan dalam hati mereka. Ambil takungan mereka, kasih sayang mereka, masukkan dalam takungan hati kita. Inilah tuan-tuan, saya harap sangatlah. Saya akhirnya penutupnya tuan-tuan. Pertama, kasih sayang. Ini sifat. Sifat manusia, sifat semula jadi manusia. Bukan manusia namanya kalau tak pandai berkasih sayang. Jangan kita jadi manusia tapi perangai haiwan, tuan-tuan dan puan. Kan? Violence dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kekejaman dalam rumah tangga. Tuan-tuan, makin meningkat. Bahkan yang dilapor responses yang saya dapat, saya banyak dapat tuan-tuan, ulasan-ulasan, komen-komen. Banyak saya dapat. Saudara yang saya muliakan sekalian ni, saya harap insya-Allah mulai bulan Ramadan, 4 hari bulan, baru 4 hari Ramadan ini, mari kita tanam kasih sayang. Mari kita benihkan kasih sayang. Mari kita cambahkan kasih sayang.
Mari kita buahkan kasih sayang. Mari kita ranumkan kasih sayang. Maka kita nikmati kasih sayang. Di peringkat diri, di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat jiran tetangga, akhirnya di peringkat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup berkasih sayang dan mati berkasih sayang. Tuan-tuan puan, insya-Allah hari ini tuan-tuan, hari ini insya-Allah pukul 5 sampai pukul 6 kita akan cerita tentang mendidik anak-anak, tuan-tuan. Mendidik anak-anak. Anak-anak yang nampaknya macam selalu terlibat dalam tantrum. Tantrum ni macam, orang susah dia. Kadang-kadang dia menjerit, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia merempan, kadang-kadang dia lemparkan apa yang dia ada. Itu tantrum. Dia menunjukkan kemarahan ni dalam bentuk-bentuk yang kadang-kadang violence, tuan-tuan. Violence. Budak kecil ni, violence dia. Itu tantrum. Macam mana kita nak melegakan tantrum? Kenapa dia jadi tantrum macam tu? Kenapa dia ada sifat tantrum? Itu akan dibincangkan oleh tuan-tuan dan puan ni. Pakar ada dua pakar. Seorang pakar laki-laki dan seorang pakar perempuan. Tengoklah tuan-tuan. Ajak ni, terutamanya couple-couple muda, pasangan-pasangan muda yang baru ada anak. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang belum masuk sekolah lagi, masih dalam taska, taska dan tadika. Masih dalam taska dan tadika. Ini dia tuan-tuan, tengok. Daripada expert-expert yang bercakap nanti ni. Saya akan jadi moderatornya kemudian. Malam ni, pukul 10 hingga pukul 11. Malam ni pukul 11, special tuan-tuan. Malam ni kita tampilkan Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya dah kenal sejak dekat-dekat 30 tahun yang lalu. Berada dalam panel Hal Ehwal Islam, Forum Perdana Ehwal Islam yang saya jadi moderatornya selama 6 tahun tuan-tuan dia. Dia alhamdulillah perjuangannya, latar belakang pendidikannya, ada master's degree dalam hal pendidikan. Bekas pensyarah UiTM, alhamdulillah. Kemudian itu bergerak dalam masyarakat, jadi reformis, reform masyarakat kepada Islam. Alhamdulillah. Dan malam ni kita jumpa dia tuan-tuan. Pukul 10, pukul 11. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Yang sekarang ni menjadi menteri. Menteri kepada alam sekitar dan air. Menteri alam sekitar dan air. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan. Buka, dengar daripada dia, dengar. Kita tak cerita politik. Minta maaf tuan-tuan. Kita panggil-panggil dia kat sini. Kita nak dapatkan fikiran-fikirannya. Macam mana pandangan-pandangannya tentang kehidupan. Pandangan-pandangannya tentang Allah dan Rasulnya. Pandangan-pandangan tentang hidup beragama. Pandangan-pandangan macam mana kita nak jadikan landasan. Ramadan ini landasan yang pertama untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Dan terutama dalam musim PKP ini tuan-tuan. Kita nak jadi insan yang baik. Jadi kita datangkan manusia-manusia yang baik. So far ni tuan-tuan hingga ini mana ada tetamu-tetamu saya yang terdiri daripada teman-teman yang kita jelek tengok tuan-tuan dan puan. Semuanya teman-teman yang kita suka tengok. Kita suka pandang, kita suka dengar, kita suka teliti dan kita suka ikut apa yang dicadangkan untuk kehidupan kita ni bertambah harmonis dalam kehidupan kita ni insya-Allah. Dan tidak lupa juga tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa tuan-tuan ni. Ni buku kembar saya ni. Ni buku kembar saya ni. Ini. Dapatkan buku ini tuan-tuan. Kita tawakufkan, kita tangguhkan perbincangan sejak 1 hari bulan Ramadan itu kita tangguhkan. Kita bincangkan ini khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Kita dah bincang hampir setengah daripada buku ini tuan-tuan. Kita dah bincang. Yang ini Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Dapatkan buku ini tuan-tuan. Dapatkan buku ini. Buku ini secara ditulis secara cookbook tuan-tuan. Macam mana caranya? 1, 2, 3, 4. Apa nak dibuat? 1, 2, 3, 4. Minggu depan apa nak dibuat? 1, 2, 3, 4. Dengan mak ayah apa nak dibuat? 1, 2, 3, 4. Dengan suami isteri apa yang nak dibuat? 1, 2, 3, 4. Dengan masyarakat apa nak dibuat? 1, 2, 3, 4. Dengan salat apa nak buat? 1, 2, 3, 4. Dengan zikir apa nak buat? 1, 2, 3, 4. Begitulah tuan-tuan. Ini persediaan sebelum kita bertemu dengan malakal maut. Sebelum malakal maut datang berjumpa dengan itu, mesti kita bersedia untuk mati dalam husnul khatimah insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan buku-buku ini insya-Allah hasil daripada buku ini selain daripada kita ambil sikit untuk cover printing, untuk cover urusan-urusan pengurusannya, seluruhnya tuan-tuan dan puan kita infakkan kepada ni. Kita infakkan kepada membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang nak dibina. InsyaAllah tuan-tuan, mari kita sama-sama bina. Dananya daripada zakat, daripada wakaf, dananya daripada infak, sedekah,
dananya daripada tuan-tuan dan puan fidyah, dananya daripada amal jariah fi sabilillah. Tak ada sedikit pun, tak ada satu sen pun untuk keuntungan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dijalankan, dibangunkan bersama yayasan saya, Yayasan Sabah dan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor, tuan-tuan. Anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Itu anak syarikat kerajaan negeri di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Jadi kita akan bangunkan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam 2 tahun setengah ni akan siap, insya-Allah. Bila cukup nanti, tuan-tuan dan puan, dananya 40% dalam kutipan dana itu, kita akan mulakan pembinaannya. Yang dijangkakan hujung tahun ini akan mulalah pembinaan itu, insya-Allah. 13 juta, tuan-tuan, dengan tanah 13 juta ringgit yang nak dihimpunkan. Saya merayu kepada tuan-tuan, di peringkat diri, individu-individu, peringkat perseorangan, sila, tuan-tuan dan puan. Bulan Ramadan ini, sila peringkat perseorangan. Nombor 2, peringkat keluarga. Setiap keluarga, tuan-tuan, layangkan sedikit, tuan-tuan. Pergi kepada ATM machine, ada nombor-nombornya, nombor akaunnya pun ada, nombor telefonnya pun ada, tuan-tuan. Peringkat keluarga, satu keluarga, satu sumbangan. Satu keluarga, satu sumbangan. Satu keluarga, satu sumbangan. Kemudian syarikat. Yang ketiga, syarikat. Sumbanglah, tuan-tuan. Sebagian daripada zakat yang diminta tuan-tuan menyumbangkan. Tuan-tuan sumbang zakat, ada certain percentage daripada zakat itu diberikan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan mengagihkannya. Tolonglah agihkan salah satu daripada penerimanya, ialah Yayasan Kebajikan Sabha. Yayasan Kebajikan Sabha, non-profit making organisation yang bertanggungjawab membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Apa gunanya kompleks ini? Kompleks ini secara ringkasnya adalah untuk membina diri, membina syahsiah, membina peribadi, membina ilmu, membina amal, supaya kita semua bersedia untuk mati bertemu dengan Allah. Malakal maut datang bila-bila, persiapan kita pun mesti up to date bila-bila. Apa persiapannya? Persiapan ilmu, persiapan amal, persiapan Islam, persiapan iman, persiapan takwa, persiapan ihsan untuk membolehkan kita selesa, damai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong tuan-tuan telefon 013 628 3985. 013-628-3985. 013-628-3985. Puan Suraya. Memang nombor ini engage. Memang engage ni, tuan-tuan. Sebab terlalu banyak panggilan. Saya cadangkan tuan-tuan WhatsApp sikit, tuan-tuan SMS. Bagi tahu, tinggalkan nama, tinggalkan nombor telefon, tinggalkan alamat dan sebagainya. Untuk tuan-tuan, tak payah tinggalkan begitu aja. Tuan-tuan akan call dia. Call WhatsApp. Call tak dapat. Memang engage selalu, tuan-tuan. WhatsApp dia atau SMS dia mengatakan minta dia call balik dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saya doakan, tuan-tuan, ini hari yang keempat. Allah terimalah ibadat kita, ya Allah, terimalah ibadat kita. Malam tadi punya seronoknya, tuan-tuan. Kita cerita melahirkan generasi Al-Quran daripada 2 anak muda, tuan-tuan. Imam muda, masya-Allah. Imam muda semalam, tuan-tuan, dengan Fakhrul Razi, seorang yang qari, yang hafaz Quran, dua-dua hafaz Quran. Muda-muda, tuan-tuan. 30-an. Masya Allah. Kita tengok perjuangan mereka. Kita tengok apa yang mereka lakukan. Tengok budi bahasa mereka. Tengok lembutnya mereka. Tengok daripada roh yang keluar daripada muka-muka mereka. Kerana mereka adalah penghafaz-penghafaz Al-Quran.